Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla, sekali lagi kita dapat bersama-sama berada di ruang udara IKIM FM untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam surah Al-Ankabut, yang mana tuan-tuan kita dah bincang pada siri yang lalu semalam, iaitu ayat yang berkaitan ayat 56 surah Al-Ankabut. InsyaAllah kita nak sambung sikit lagi sebelum perbincangan kita seterusnya, iaitu firman Allah dalam ayat 56, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku adalah luas untuk kamu bebas beribadah. Oleh itu, di mana saja kamu dapat berbuat demikian, maka hendaklah kamu mengikhlaskan diri beribadat kepadaku. Fa iyaya fa'budun. Iaitu hanya kepadaku, kata Allah, kamu hendaklah beribadat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pertama sekali kalau kita lihat juga pandangan-pandangan dikemukakan oleh Ibn Kathir dan sebagainya, yang menyatakan bahawa ayat ini merupakan satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hambanya di kalangan orang yang beriman untuk berhijrah daripada satu tempat yang tidak memungkinkan mereka melaksanakan kewajipan agama kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk berhijrah ke tempat lain yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala, untuk mentauhidkan Allah, untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang menariknya juga kita lihat ayat ini, dia bermula dengan perkataan ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Kalau kita tengok tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, iaitu apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Fakhr Razi apabila merujuk kepada susunan kalimah ya ibadiyalladzina amanu, ya ibadiyalladzina amanu, dia menyatakan bagaimana ini merupakan satu susunan kalimah yang sangat-sangat indah. Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia memberi huraian dalam kitab tafsir beliau tentang bagaimana kalimah perkataan ibadi, qul ya ibadi. Perkataan ibadi itu merujuk kepada maksud hamba-hambaku, yakni hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ucapan yang penuh kasih sayang yang amat mendalam daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang taat dan setia. Apatah lagi dalam ayat ini tergabung dua perkataan, iaitu ya ibadiyalladzina amanu, hambaku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di situ menunjuk kepada Ar-Razi menyatakan bahawa perkataan ibadi yang berarti hamba-hambaku ini merupakan satu pengakuan dan penghargaan tertinggi daripada Allah kepada iman hambanya. Itu. Dan pertama sekali, kata Imam Fakhr Razi, ditujukan kepada orang beriman semata-mata. Itu yang pertama. Walaupun kalau lihat secara umumnya, orang kafir masuk juga, ya ibadi, wahai hamba aku. Bukankah orang kafir itu hamba Allah Ta'ala juga? Tetapi sebenarnya tak masuk. Ayat ni Allah tuju pada orang beriman saja. Kerana apa? Kerana perkataan ya ibadi, wahai hamba aku itu tak termasuk golongan kafir, hanya masuk orang beriman saja. Kerana yang pertama sekali, iaitu bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut tentang ibadi, ia merujuk kepada golongan yang tidak dapat dikuasai oleh syaitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Surah Al-Hijr ayat 42, sesungguhnya hamba-hambaku tidaklah ada bagi engkau kekuasaan atas mereka. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada syaitan. Jadi syaitan tidak dapat menguasai hamba-hambaku. Sedangkan tuan-tuan, orang kafir, orang yang tak beriman pada Allah, sememangnya mereka berada di bawah penguasaan syaitan. Maka dengan sebab itu, perkataan ya ibadi di sini tidak termasuk orang kafir, orang tak beriman. Yang masuk adalah orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja.
Itu yang pertama. Yang keduanya, bila Allah sebut ibadi, ia merujuk kepada tahap hamba yang sangat-sangat mulia. Orang mukallaf ataupun hamba Allah Ta'ala yang mukallaf yang berada dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai contohnya, perkataan ibadi ini iaitu pengakuan dan penghargaan tertinggi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hambanya yang beriman, dan ia lebih tinggi daripada jawatan khalifah yang diberikan kepada manusia. Sebab apa? Kalau kita melihat kepada ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila mana Allah Ta'ala menciptakan Adam alaihi salam, Allah memberikan satu jawatan yang sangat-sangat besar, sangat-sangat hebat, yang dinamakan sebagai khalifah. Sebagaimana firman Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan di atas muka bumi ini khalifah. Surah Al-Baqarah ayat 30. Dan khalifah itu merupakan orang yang kita kata mempunyai kepimpinan, mempunyai pengaruh dalam masyarakat. Tetapi walaupun begitu, Iblis dia tak gentar kepada nama khalifah ini. Dia tak takut pun. Bahkan dia cuba bermusuh dan dia cuba menewaskan, macam mana pun dia cuba nak mempengaruhi walaupun atas nama khalifah. Nama khalifah tu dah besar dah tuan-tuan. Satu jawatan yang besar yang Allah bagi kepada manusia, dia khalifah. Namun begitu, syaitan tetap tak apa nak gentar sangat dengan khalifah itu. Dia terus bermusuh. Maka dengan sebab itu dalam surah Baqarah ayat 36 disebut fa'azallahum syaitan, iaitu bagaimana syaitan berusaha untuk mempengaruhi Nabi Adam alaihi salam, dan juga syaitan ini cuba untuk menguruhi anak cucu Nabi Adam. Sebagai contohnya dalam surah Sad, surah yang 38 ayat 82 hingga 83, Allah Ta'ala menyifatkan atau menyatakan tentang Iblis tetap berusaha untuk mengganggu gugat. Antaranya Allah sebut qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, iaitu berkata Iblis, maka demi kekuasaan engkau sesungguhnya aku akan sesatkan mereka itu semuanya. Jadi maknanya walaupun atas nama khalifah itu, tetap juga syaitan dia berusaha untuk menyesatkan atau mempengaruhi manusia. Maka khalifah itu nama yang besar, tetapi tetap syaitan berusaha untuk mempengaruhinya. Berbeza dengan perkataan ibadi. Ibadi, hambaku, dia lebih kita kata lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Allah sebut bahawa bila mana syaitan kata qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, berkata Iblis, maka demi kuasa engkau sungguhnya akan aku sesatkan mereka itu semuanya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ibadaka, hamba-hamba engkau di antara mereka yang telah dibersihkan. Jadi makna situ, jadi perkataan hamba itu lebih sinonim ataupun lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kan syaitan memang tidak mampu bila mana seorang itu yang merupakan hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu, kalau kita lihat dalam Al-Quran sendiri menyatakan tentang perkara-perkara yang seumpama ini. Kadang Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Daud, contoh wadhkur abdana Daud, sebutlah tentang hamba kami Daud. Jadi hamba itu sesuatu ataupun yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sekiranya orang kafir, orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak layak kepada mereka untuk menjadi khalifah, bagaimana mereka layak untuk menjadi lebih hebat daripada khalifah? Kerana perkataan ibadi ini dia lebih hebat daripada itu, dia lebih rapat, lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kata Imam Al-Fakhr Razi dalam tafsir beliau yang terkenal, iaitu disebut sebagai tafsir Al-Kabir, beliau menyatakan maksud daripada ayat ya ibadi itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya menunjukkan kepada ayat ini kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Kerana manusia beriman ni, apabila mereka memperhambakan diri kepada Allah, mereka akan diberi kasih sayang yang paling hebat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itu, syaitan sendiri tidak dapat menguasai golongan yang menjadi ibadur Rahman ini, menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka dengan sebab itu kita lihat dalam ayat yang kita baca tadi, ayat surah Sad ayat 82 hingga 83, Iblis yang menyatakan tentang bagaimana diminta kebebasan untuk menyesatkan manusia, tetapi dia juga tahu bahawa ada di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala yang ikhlas, yang mukhlasin, iaitu yang jiwa mereka bersih
kerana usaha mereka untuk membersihkan jiwa, maka pada ketika itu susahlah bagi iblis untuk memperdayakan, untuk menguasai manusia yang seumpama itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka dengan sebab itulah dalam surah Al-Fajr, surah yang 89 ayat 27 sampai 30, ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memanggil pulang jiwa yang telah mencapai ketenangan, ketenteraman yang dipanggil sebagai an-nafsul mutmainnah, dengan hati yang redha, dan Allah meredai. Allah menyebutkan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Nampak? Jadi di situ Allah sebut tentang ibadi, perkataan hamba-hambaku itu menunjuk kepada golongan yang mempunyai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, yang mempunyai jiwa yang tenang. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu di kalangan golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka perkataan ibadi ini merupakan satu perkataan yang merujuk kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mendapat kasih sayang, keredaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah, wahai hamba-hambaku yang beriman, bumiku itu sangat luas, fa iyaya fa'budun, dan kepada aku hendaklah kamu mengabdikan diri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Al-Qadhi Iyad, ulama besar, bersyair ataupun kita kata mengeluarkan puisi yang indah juga. Wa mimma zadani fakhra watiha wa kuntu bi akhmusi ata'u thuraya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmad li nabiyya. Itu lebih kurang apa yang disebut oleh Al-Qadhi Iyad. Yang maksudnya, dan salah satu hal yang menambah aku jadi bangga dan merasa megah sehingga nyaris rasanya aku menginjak bintang timur dengan kakiku, ialah kerana masuknya aku ke dalam firman-Mu, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, dan engkau jadikan Ahmad, iaitu Muhammad, untukku menjadi nabi. Jadi di situ Al-Qadhi Iyad dia menyatakan tentang kegembiraan bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan ya ibadi. Makna situ ada unsur ataupun kasih sayang yang sangat-sangat mendalam bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyifatkan tentang orang beriman ni sebagai ya ibadi. Sebab itu tuan-tuan, setiap perkataan dalam Al-Quran ni, bila mana kita hayati, bila mana kita selami, kita akan mendapati betapa telitinya ataupun sesuatu yang memberi makna yang sangat-sangat mendalam untuk kita jadikan ia sebagai suatu pedoman kefahaman yang mendalam dalam diri kita. Dalam tafsir Al-Wasit oleh Syekh At-Tantawi menyatakan, bila mana Allah Ta'ala sebut ya ibadi juga, itu menunjukkan tentang sifat keimanan sebagai satu kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, iaitu dinisbahkan hamba itu kepadanya, kepada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di situ menunjukkan betapa hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman ini sangat-sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi di situlah bila mana seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia akan mendapat kasih sayang, keredaan di sisi Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan sehariannya. Maka pada ketika itu wa iyaya fa'budun itu merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh supaya hendaklah benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan, hanya semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla, barulah kita akan mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Sebab itu tuan-tuan, para ulama telah menyatakan, antaranya Al-Qadhi ataupun Al-Fudail bin Iyad juga telah menyatakan tentang bagaimana bila mana kita benar-benar nak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, kita kena melaksanakan kita kata ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara yang terbaik yang boleh diterima oleh Allah Ta'ala. Dan syaratnya untuk menjadi hamba Allah Ta'ala yang diterima oleh Allah, apa juga amalan yang kita lakukan, amalan saleh, mesti menepati syarat, iaitu antara syarat tersebut adalah mengikhlaskan diri kepada Allah. Fa iya ya fa'budun itu merujuk kepada keikhlasan sesungguhnya, pengabdian diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itu juga kita lihat dalam ayat ini Allah Ta'ala menggunakan kalimah aku, kepada aku, kepada aku hendaklah kamu ikhlaskan ibadat. Makna dari situ, bila mana ayat-ayat yang berbentuk pengabdian diri kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan sebut aku. Sebab kadang-kadang sebelum ini kita jumpa ayat yang Allah sebut, Allah menggunakan kami.
Kami itu merujuk kepada keagungan, kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allah akan sebut kami. Tetapi bila mana ayat berkaitan dengan pengabdian, Allah akan sebut aku. Itu juga satu mulahazah ataupun satu kita lihat satu perbezaan yang kadang-kadang kita tak perasan. Sebab orang ni bila sebut kami ni dia anggap benda lain, dia anggap ramai dan sebagainya, sedangkan ia tidak kena mengenal dengan ramai. Ia berkaitan dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla yang juga disebut sebagai rububiyah. Allah Ta'ala mentadbir, Allah Ta'ala mencipta, Allah Ta'ala menjadikan sesuatu, dan Allah Ta'ala menyusun dan sebagainya. Tetapi kalau ayat yang berkaitan dengan uluhiyah ataupun ayat berkaitan dengan pengabdian diri kepada Allah, Allah menggunakan fa'iyya fa'budun. Contohnya di sini ayat 56 ini, iaitu pengabdian diri hanya kepada Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab keikhlasan kepada Allah Ta'ala itu merupakan salah satu perkara ataupun syarat kepada penerimaan ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.